Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan. Kumpulan kami pada pagi ini akan menganalisiskan keutuhan wacana, rujukan, dan kejelasan dalam penulisan berdasarkan beberapa artikel yang telah kami cari. Saya adalah Revelina Cermi Anak Janin. Saya Sherlyn Miski. Saya Esther. Dan kami dari kelas PSV SK SJKC ambilan 2025-2030. Terdapat dua artikel yang kami akan kaji, yaitu bertajuk Pembelajaran Berasaskan Permainan, Konsep dan Implikasi dalam Pembelajaran dan Pengajaran Pendidikan Islam, dan Inovasi Kaedah Pembelajaran, Perkembangan Penggunaan Teknologi dalam Institusi Pendidikan. Pertama sekali, apakah itu keutuhan wacana? Wacana adalah suatu teks atau bahan bacaan yang bermakna bagi pembaca. Dengan perkataan lain, wacana juga boleh diartikan sebagai unit bahasa yang melebihi had ayat yang terdiri daripada ayat, sejumlah ayat, ceraian, bab buku, cerita, dialog, siri buku, dan sebagainya yang menunjukkan hubungan-hubungan dan perkembangan pikiran yang berurutan, betul, lengkap, dan logik. Wacana adalah suatu teks atau bahan bacaan yang bermakna bagi pembaca. Dengan perkataan lain, wacana juga boleh diartikan sebagai unit bahasa yang melebihi had ayat yang terdiri daripada ayat, sejumlah ayat, ceraian, bab buku, cerita, dialog, siri buku, dan sebagainya yang menunjukkan hubungan-hubungan dan perkembangan pikiran yang berurutan dengan betul, lengkap, dan logik. Selain itu, wacana yang utuh juga memerlukan kaitan bahasa yang baik dengan menggunakan kata-kata penghubung yaitu penanda wacana dan rujukan yang tepat. Keutuhan wacana terdiri daripada 4 jenis. Yang pertama yaitu keutuhan semantik, di mana keutuhan semantik ini mempunyai dua jenis, yaitu hubungan semantik antara bahagian-bahagian wacana, yaitu hubungan ini merupakan hubungan yang melibatkan antara klausa atau ayat saja, hubungan sebab dan akibat, hubungan sebab dan tujuan, hubungan sebab dan hasil, hubungan latar dan kesimpulan, dan hubungan memperkuatkan isi. Seterusnya, kesatuan latar belakang semantik, yaitu keutuhan jenis ini merujuk kepada kesatuan melibatkan latar belakang yang terdiri daripada kesatuan topik, hubungan sosial, kesatuan idea penulis, dan jenis media penyampaian. Berdasarkan artikel yang pertama yang telah saya kaji, terdapat hubungan sebab dan akibat dalam artikel ini. Sebagai contoh, pendekatan pengajaran tradisional gagal mencapai matlamat ini karena telah menekankan konsep teori. Ayat ini menunjukkan sebab. Dan seterusnya, menyebabkan pelajar bosan dan kurang memberi perhatian semasa pengajaran. Dan seterusnya, ini akhirnya boleh menyebabkan kemerosotan pencapaian akademik pelajar. Ayat-ayat ini menunjukkan akibat dalam artikel ini. Dan seterusnya, terdapat juga hubungan memperkuatkan isi. Sebagai contoh, pelajar mungkin terganggu dan hilang tumpuan apabila belajar daripada guru yang cenderung menggunakan kaedah pengajaran tradisional. Ini adalah isi utamanya dan seterusnya terdapat tambahan isi pula bagi memperkuatkan isi sebelum ini. Menurut kajian Zimmerman 2010, generasi muda kini berhadapan dengan kesukaran dunia yang lebih rumit dengan aliran teknologi yang pesat memajukan, menjadikan pendekatan pengajaran lama yang masih digunakan hari ini tidak relevan. Berdasarkan artikel 2 pula, terdapat hubungan sebab dan tujuan. Sebagai contoh, setiap alat teknologi dan bahan pengajaran baharu berpotensi untuk mempengaruhi proses penyampaian maklumat sekiranya pembangun tidak mengikut prosedur yang betul dan tidak diuji keberkesanannya. Ayat ini menunjukkan sebab.
Dan seterusnya, oleh itu, tujuan kajian literatur ini adalah untuk menentukan faktor yang menggalakkan penggunaan alat teknologi sebagai alat bantu mengajar serta menentukan elemen asas yang menyumbang kepada revolusi teknologi dalam pendidikan. Ayat ini pula menunjukkan tujuan. Dan seterusnya, terdapat juga hubungan latar dan kesimpulan, yaitu pengalaman pelajar mungkin terjejas oleh penggunaan bahan multimedia yang tidak tertakluk kepada kajian dan penyelidikan yang mencukupi. Ayat ini menunjukkan latar. Dan seterusnya, ayat yang menunjukkan kesimpulan, yaitu ini jelas menunjukkan bahwa pertimbangan yang teliti mesti diberikan kepada pembangunan bahan multimedia pengajaran sebelum digunakan secara meluas oleh pelajar. Seterusnya, jenis keutuhan wacana yang kedua yaitu keutuhan leksikal. Menurut Farida Nazir et al., keutuhan leksikal melibatkan pertautan antara perkataan atau frasa secara semantik atau makna dalam sesebuah wacana, serta melibatkan unsur pengulangan perkataan. Keutuhan leksikal ini terdapat 6 jenis hubungan yang membentuk leksikal, yaitu yang pertama, pembuka dan penutup, yang kedua, antonim, yaitu perkataan yang berlainan bentuk, ejaan, atau bunyi tetapi mempunyai makna yang berlawanan. Ketiga, heponim, yaitu suatu perkataan yang memberi makna kepada suatu perkataan lain. Keempat, kolokasi, pengulangan yang melibatkan penggunaan sekumpulan perkataan yang saling berkait dengan sesuatu idea, topik, situasi, atau konteks. Yang kelima, persamaan leksikal atau sinonim, yaitu perkataan berlainan bentuk ejaan atau bunyi tetapi mempunyai maksud yang sama atau hampir sama. Dan yang keenam, yaitu pengulangan. Pengulangan unsur perkataan secara penuh tanpa memberikan sebarang perubahan sama ada bunyi atau maksudnya. Dalam artikel yang pertama, saya telah membuat analisis beberapa keutuhan leksikal daripada artikel ini. Berdasarkan perenggan ini, kita boleh lihat perkataan Islam digunakan secara berulang tanpa penambahan imbuhan dan tidak mengubah makna perkataan asal tersebut. Dalam artikel yang pertama juga, terdapat juga keutuhan leksikal yaitu sinonim dalam perenggan ini. Sebagai contoh, dalam contoh ayat dalam artikel ini, guru dan pendidik mempunyai maksud yang hampir sama walaupun berlainan ejaan. Seterusnya, saya juga menganalisis beberapa keutuhan leksikal dalam artikel yang kedua. Terdapat kolokasi dalam perenggan ini. Dalam contoh ayat dalam perenggan ini, perkataan kaedah pembelajaran merupakan gabungan perkataan yang saling berkait rapat dengan sesebuah topik, yaitu pendekatan atau cara mengajar atau belajar. Jenis keutuhan wacana yang ketiga yaitu keutuhan gramatikal, di mana menurut Farida Nazir et al., keutuhan gramatikal merupakan hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Terdapat 4 jenis keutuhan gramatikal dalam suatu wacana, yaitu yang pertama, penanda rujukan, yaitu kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama tunjuk, dan seterusnya penanda penggantian, mana yaitu proses menggantikan perkataan atau frasa dengan kata nama, kata kerja atau klausa lain. Yang ketiga, penanda elipsis, yaitu unsur penyelapan untuk mengelakkan pengulangan maklumat dalam ayat seterusnya. Dan yang terakhir, penanda penghubung, unsur penyelapan untuk menjalinkan perkataan dengan perkataan, frasa dan frasa, klausa dan klausa, dan ayat dengan ayat. Penanda penghubung juga digunakan sebagai penyambung antara fakta, frasa, klausa, ayat, dan satu satuan yang lebih besar. Berdasarkan artikel pertama, terdapat penanda rujukan, yaitu kata ganti nama diri orang yang ketiga, seperti mereka. Di sini. Sebagai contoh, namun pengejaran sebegini bukan saja tidak mengandalkan tuntutan pelajar, malah melibatkan mereka pada tahap yang minimum. Dan seterusnya artikel yang kedua, yang mempunyai kata ganti nama tunjuk, yaitu ini.
Contoh yang seterusnya, terdapat juga penanda penghubung dalam artikel yang pertama, seperti tambahan pula kesimpulannya. Berdasarkan artikel kedua pula, terdapat juga penanda penghubung seperti oleh itu dan. Jenis keutuhan wacana yang keempat pula yaitu keutuhan fonologi, di mana ia adalah kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa. Menurut Farida Nazir et al., keutuhan fonologi yang terdapat dalam sesuatu wacana lisan dapat dilihat dari segi hentian suara, nada suara, dan intonasi suara. Keutuhan fonologi digunakan untuk menimbulkan hubungan semantik yang berbeza-beza antara bahagian-bahagian wacana. Dalam wacana tulisan, unsur-unsur paralinguistik ialah alat yang digunakan untuk memperjelaskan persembahan wacana. Alat-alat tersebut ialah tanda baca seperti nokta, koma, tanda soal, titik bertindih, dan sebagainya. Dalam wacana lisan pula, ekspresi wajah seperti keadaan air muka, serta gerakan tangan dan badan merupakan alat-alat untuk membantu memahami ujaran. Mari kita lihat berdasarkan artikel pertama, terdapat keutuhan fonologi dalam perenggan ini. Metodologi kajian ini menggunakan pendekatan kajian kepustakaan yang merupakan proses pengumpulan, analisis, dan sintesis maklumat daripada pelbagai sumber literatur seperti buku, artikel, jurnal, laporan, dan dokumen relevan. Dalam perenggan ini, kita dapat lihat segi hentian suara, nada suara, dan intonasi suara, serta tanda baca dalam perenggan ini yang menunjukkan keutuhan fonologi. Berdasarkan artikel 2 pula, terdapat juga keutuhan fonologi dalam perenggan ini, seperti penggunaan bahan multimedia dengan gabungan teks, grafik, video, animasi, dan audio sebagai elemen utama juga boleh memberi kesan positif terhadap proses penyampaian maklumat. Dalam ayat ini kita boleh lihat hentian suara dan nada suara serta tanda baca dalam perenggan ini yang menunjukkan keutuhan fonologi. Selain itu, dalam keutuhan wacana, kita juga perlu tahu dua aspek penting yang menghasilkan wacana yang utuh, yaitu yang pertama, kohesi. Menurut Husin Fateh, kohesi ataupun tautan bermaksud hubungan antara satu unsur linguistik lain dalam sesuatu wacana untuk menghasilkan wacana yang lengkap. Yang kedua, koheren. Menurut Tarigan 1987, koheren adalah keserasian hubungan antara satu unsur dengan unsur yang lain dalam wacana sehingga membentuk satu pengertian yang bermakna. Dalam perenggan ini, kita boleh lihat terdapat penggunaan kata ganti nama diri yang ketiga, yaitu mereka. Dalam ayat, dengan merangsang minat dan motivasi belajar, ia boleh membantu mereka memahami dan menghayati ajaran Islam dengan cara yang lebih menarik dan berkesan. Penulis juga menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam artikel ini sebagai contoh akibatnya dan oleh itu. Seterusnya, penulis juga menggunakan penanda penghubung yang sesuai seperti dan untuk. Seterusnya, terdapat juga contoh koheren berdasarkan artikel ini. Artikel ini boleh dibagikan kepada 3 bahagian, di mana bahagian yang pertama, perenggan ini menunjukkan konsep industri revolusi 4.0 dan hubungannya dengan pendidikan 4.0. Perenggan ini menekankan keperluan industri dan bagaimana teknologi digital memberi peluang meningkatkan PDB. Seterusnya, perenggan yang kedua, yaitu bahagian yang kedua, ini menghuraikan cara institusi pendidikan menyesuaikan PDP dengan industri revolusi 4.0. Dan yang bahagian yang terakhir, yaitu memberikan contoh spesifik teknologi dan memberi media interaktif seperti hologram, animasi, rekaman audio, atau video. Kita boleh lihat bahagian-bahagian ini menunjukkan kesinambungan yang sesuai, di mana perenggan-perenggan ini saling menyokong dan menguatkan tema utama, yaitu kepentingan teknologi industri revolusi 4.0 dalam meningkatkan PDP dan minat belajar. Akhir sekali, dapatan analisis berdasarkan artikel, yaitu idea utama di mana revolusi industri 4.0 memerlukan pendidikan 4.0 yang menggunakan teknologi dan kaedah inovatif untuk meningkatkan minat belajar dan keberkesanan pengajaran serta pembelajaran.
Seterusnya, terdapat juga struktur alur logik berperingkat. Yang pertama, pengenalan industri revolusi 4 sifar dan pendidikan 4 sifar. Kepentingan teknologi dalam PDP, strategi pengajaran inovatif, contoh-contoh teknologi, dan akhir sekali kesimpulannya, yaitu integrasi teknologi penting untuk pendidikan abad ke-21. Mengapa teks dalam artikel tersebut koheren? Karena teks tersusun secara logik, penggunaan rujukan dan contoh menyokong hujah, dan pengulangan istilah utama mengekalkan fokus dan kesinambungan ide. Dan seterusnya ialah kemahiran membuat rujukan. Apakah itu rujukan? Rujukan ialah sumber maklumat atau individu yang boleh dirujuk untuk mendapatkan keterangan lanjut mengenai sesuatu perkara. Dalam konteks akademik, rujukan adalah bahan seperti buku, jurnal, atau sumber dalam talian yang digunakan untuk menyokong kajian. Dalam resume, rujukan ialah individu yang boleh disahkan profesional seperti bekas majikan untuk mengesahkan kelayakan Anda. Seterusnya, terdapat beberapa gaya penilaian sumber rujukan yang digunakan dalam penulisan akademik. Antaranya ialah American Psychological Association (APA), Modern Language Association (MLA), Chicago Citation Style (CCS), dan lain-lain. Antara sistem rujukan yang sering digunakan dalam penulisan akademik ialah American Psychological Association (APA) edisi ke-7. Apakah itu APA edisi ke-7? Ia merupakan gaya penulisan dan format rujukan yang ditetapkan oleh American Psychological Association edisi ke-7. Selain itu, ia juga merupakan sistem yang paling banyak digunakan dalam penulisan akademik, terutamanya dalam pendidikan, psikologi, sains sosial, pengurusan, dan juga kajian ilmiah. Menurut Ismail 2010, gaya penulisan rujukan boleh berbeza mengikut bentuk dan asal sumber maklumat yang dirujukkan. Seterusnya, terdapat beberapa perkara yang perlu kita perhatikan semasa membuat rujukan dalam teks. Yang pertama ialah sitasi dalam teks. Semasa kita membuat sitasi dalam teks, kita haruslah memastikan nama penulis dan tahun dimasukkan. Seterusnya, kita juga perlu menggunakan ETAL jika lebih daripada 3 penulis. Kita juga harus memastikan konsisten antara nama dalam teks dan juga nama dalam senarai rujukan. Yang kedua ialah senarai rujukan. Semasa kita membuat senarai rujukan, kita haruslah menyusun senarai rujukan mengikut abjad, iaitu A hingga Z. Formatnya juga mesti mengikut APA edisi ke-7, iaitu penulis, tahun, tajuk artikel, nama jurnal, volume isu, halaman, dan juga DOI atau URL. Kita juga harus memastikan setiap citasi dalam teks ada dalam senarai rujukan. Dan tajuk artikel juga perlu dalam huruf kecil, kecuali huruf pertama. Dan nama jurnal serta volume juga perlu dalam tulisan italik. Dan ketiga ialah bilangan rujukan. Kita haruslah memastikan sempadan dengan panjang tugasan. Dan minimum bilangan rujukan ialah 3 rujukan akademik dari artikel atau jurnal. Yang selebihnya boleh ditambah, tetapi kita haruslah mengelakkan daripada mengambil rujukan daripada blog atau sumber yang tidak akademik. Akhir sekali, kita haruslah memastikan bilangan sitasi dalam teks selaras dengan bilangan rujukan di akhir. Sekarang kita mengalihkan ke analisis sumber rujukan dalam jurnal. Untuk cara penulisan sitasi, nama penulis dan tahun perlu dimasukkan dalam penulisan. Seterusnya, kita haruslah menggunakan ETAL jika melebihi 3 penulis. Kita boleh nampak dari contoh yang ambil dalam jurnal. Jika kita melebihi 3 penulis, kita haruslah meletakkan ETAL pada akhir nama penulis.
Untuk cara menulis rujukan, kita haruslah mengikut format APA edisi ke-7 untuk menulis rujukan kita. Sebagai contoh, kita boleh mula dengan nama penulis dan mengikuti dengan tahun, tajuk artikel, volume atau isu, dan akhir sekali meletakkan DOI atau URL untuk artikel atau jurnal tersebut. Seterusnya, untuk cara penulisan sitasi dalam rujukan, sitasi dalam teks mesti ada dalam senarai rujukan. Apabila kita mengambil sitasi dalam sesuatu sumber, kita perlu meletakkan juga sumber tersebut dalam rujukan kita. Nah, untuk senarai rujukan, kita perlu membuat senarai rujukan mengikut abjad, yaitu hingga A sampai Z. Sebagai contoh, senarai rujukan ini disusun mengikut abjad A hingga ke B. Dan kita juga perlu meletakkan tajuk artikel dalam huruf kecil, kecuali huruf pertama. Akhir sekali, kita juga perlu mengelakkan daripada menggunakan blog atau sumber yang tidak akademik, seperti mengambil sumber daripada Wikipedia ataupun dalam blog. Oke, kita akan teruskan dengan kejelasan dalam penulisan. Seperti yang kita tahu, kejelasan penulisan berdasarkan jurnal ini dia merangkumi 3 aspek, yaitu kohesi dalam penulisan, koheren dalam penulisan, dan juga aplikasi kejelasan dalam penulisan. Kohesi dalam penulisan adalah merupakan hubungan atau jalinan erat antara bahagian dalam teks seperti kata, frasa, dan juga ayat dengan menggunakan penanda wancana yang sesuai. Kohesi ini wujud melalui susunan ayat dan perenggan yang saling bertaut untuk mewujudkan kohesi antara maklumat. Seterusnya, koheren dalam penulisan pula merujuk kepada kualiti teks yang tersusun secara logik dan juga jelas dengan idea dan hujah yang ingin disampaikan dengan cara yang bermakna. Hal ini sangat penting dalam penulisan supaya idea, hujah, data, dan juga penemuan dalam penyelidikan dan kajian dapat disampaikan dengan baik. Seterusnya pula dari aspek aplikasi. Aplikasi kejelasan dalam penulisan akademik merujuk kepada cara penulis menyampaikan idea dengan jelas, tepat, mudah difahami, dan tidak mengelurukan pembaca. Dalam konteks akademik, kejelasan sangat penting kerana tujuan utama penulisan ialah menyampaikan hujah, analisis, dan maklumat secara tersusun dan boleh dipercayai. Okay, kita teruskan dengan konsep kejelasan penulisan. Menurut Aziz Saleh 2007, kejelasan merujuk kepada isi kandungan yang jelas, tepat, dan tidak mengelurukan serta mudah difahami oleh orang-orang. Dalam penulisan, setiap pandangan dan hujah yang dikemukakan hendaklah disertakan dengan fakta dan bukti yang kukuh bagi memastikan hujah tersebut lebih jelas dan mudah difahami. Kejelasan merujuk kepada tahap ketepatan, ketelitian, dan keterbacaan sesuatu tulisan akademik sehingga pembaca dapat memahami idea yang disampaikan tanpa keliruan. Dalam konteks akademik ini, kejelasan bukan sahaja melibatkan penggunaan bahasa yang mudah difahami, tetapi juga merangkumi penyusunan idea yang logik, penggunaan istilah yang tepat, dan penyampaian hujah yang tersusun. Kejelasan penting untuk memastikan tujuan penyelidikan atau hujahan dapat diterima, dinilai, dan juga disemak oleh pembaca atau penilai akademik. Kita teruskan dengan kohesi gramatikal dalam artikel. Kohesi gramatikal ini dia merangkumi 4 aspek, iaitu gramatikal rujukan, penggantian, pengguguran, dan juga penghubung. Yang pertama, kohesi gramatikal rujukan dipecahkan kepada 3 kategori, iaitu rujukan ganti nama, rujukan penunjuk, dan rujukan perbandingan. Dalam teks yang di sebelah ini kita dapat lihat kohesi gramatikal rujukan adalah
perkataan ini yang saya tulis dalam warna kuning. Yang kedua pula, kohesi gramatikal penggantian. Terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, dan klausa. Saya highlightkan dengan warna biru yang menunjukkan ayat matlamat permainan ini adalah untuk menggalakkan dan membantu pelajar mengambil peranan aktif dalam pendidikan supaya mereka dapat memenuhi matlamat pembelajaran yang ditetapkan. Dalam ayat tersebut, kita dapat lihat frasa kerja yang digunakan seperti menggalakkan dan juga membantu. Yang ketiga pula, kohesi gramatikal pengguguran. Pengguguran berlaku apabila perkataan diganti dengan kata lain untuk mengelakkan pengulangan penuh. Seperti kata pembelajaran berasaskan permainan PBP. Seterusnya, dia terus disingkatkan menjadi PBP di ayat yang lain supaya dia tidak terlampau panjang dalam peringkat tersebut. Yang terakhir, kohesi gramatikal penghubung. Perkataan atau frasa yang menghubungkan sesuatu maklumat yang lain. Ada 4 jenis penanda penghubung seperti penghubung tambahan, penanda tentangan, penghubung musabab, dan penghubung tempoh waktu. Dalam teks di sebelah, saya akan terangkan penghubung tambahan sahaja seperti kata dan untuk. Seterusnya kita lihat perkembangan idea kohesi. Perkembangan idea kohesi merujuk kepada bagaimana sesebuah teks mengembangkan dan mengalirkan idea secara logik, tersusun dan saling berkait melalui penggunaan unsur kohesi. Kohesi membantu memastikan setiap ayat dalam peringkat tersebut melekat antara satu sama lain supaya pembaca dapat mengikuti perjalanan idea dengan jelas. Seperti yang pertama, tahap ayat. Yang kedua, tahap perenggan. Dan yang ketiga, tahap keseluruhan teks. Selanjutnya kita lihat pula kepada ciri-ciri penulisan kohesi. Yang pertama, penerangan dibina dengan baik. Yang kedua, terdiri daripada pelbagai struktur ayat. Ketiga, penggunaan kata hubung yang tepat. Keempat, penggunaan tanda baca yang betul. Seperti yang pertama, perenggan dibina dengan baik. Kita dapat lihat pada awal perenggan mereka menggunakan kata penanda wancana untuk membuka perenggan. Ciri yang kedua pula terdiri daripada pelbagai struktur ayat. Dalam perenggan tersebut, kita dapat lihat 2 jenis ayat, iaitu ayat pasif dan juga ayat aktif, di mana ayat pasif menggunakan kata imbuhan di dan ayat aktif pula menggunakan kata imbuhan dalam kata kerja. Ciri kohesi yang ketiga pula penggunaan kata hubung yang tepat. Dalam perenggan tersebut, kita dapat lihat penggunaan kata hubung dan serta untuk menggabungkan ayat dalam perenggan mereka. Ciri yang terakhir, penggunaan tanda baca yang betul seperti noktah dan juga koma. Seterusnya kita teruskan dengan koheren dalam artikel. Sebelum itu, saya akan terangkan terlebih dahulu koheren atau kesinambungan idea dalam penulisan akademik merujuk kepada kualiti teks dan tersusun secara logik dan jelas berserta idea dan hujah yang disampaikan dengan cara yang padu dan bermakna. Dan contoh artikel yang saya kongsikan di sebelah ini, kita dapat melihat koheren adalah berdasarkan buah fikiran ataupun idea, kesinambungan idea, hujah dan contoh ayat dalam satu perenggan. Kita lihat contoh ayat koheren dalam artikel. Ayat yang betul, selain mempertingkatkan proses pengajaran dan pembelajaran, kemajuan teknologi dapat merangsang minat pelajar untuk menggunakan bahan pembelajaran. Oleh itu, bagi memenuhi tuntutan revolusi industri 4.0 dalam pendidikan, institusi pendidikan harus menerapkan teknik pengajaran dan pembelajaran yang inovatif. Syahrum dan Hussein 2018. Ayat ini berkait rapat dengan yang sebelumnya menunjukkan ayat ini merupakan ayat yang koheren. Ayat yang salah pula adalah, oleh itu, bagi memenuhi tuntutan revolusi industri 4.0 dalam pendidikan, institusi pendidikan harus menerapkan teknik pengajaran dan pembelajaran yang inovatif. Syahrum dan Hussein 2018
Proses siasatan dan maklum balas juga boleh dipercepatkan, ia termasuk penggunaan email, catatan blog, dan media sosial. Flexibility simbolik menerangkan sifat teknologi digital berbilang dimensi seperti image bergerak atau static text dan audio yang telah disediakan untuk kegunaan fleksibel dan pelbagai kursus pendidikan. Dari sini kita dapat lihat ayat tersebut salah dan tidak berkait rapat dengan teks sebelumnya dan mengelirukan. Selanjutnya kita lihat ciri-ciri penulisan koheren. Yang pertama, susunan idea yang betul. Kedua, kesatuan idea terdiri daripada pelbagai struktur ayat. Ketiga, penggunaan kata hubung yang tepat. Dan yang terakhir, penggunaan tanda baca yang betul. Seperti yang kita tahu, kejelasan dalam penulisan artikel haruslah mempunyai pengenalan. Fungsi pengenalan dalam penulisan akademik adalah untuk memperkenalkan topik, menetapkan konteks, membincangkan fokus, menyatakan objektif dan menyediakan asas kepada keseluruhan perbincangan. Tanpa pengenalan yang baik, pembaca mungkin sukar memahami arah dan tujuan penulisan. Seterusnya dilanjuti dengan isi kandungan. Isi kandungan berfungsi sebagai panduan utama yang membantu meningkatkan kejelasan akademik dengan menunjukkan susunan topik secara teratur dan mudah diikuti. Pembaca dapat memahami struktur penulisan, mengenal pasti maklumat dengan cepat, serta melihat skop dan aliran idea sejak awal. Selain itu, isi kandungan memastikan penulisan lebih tersusun, kohesif dan profesional sekaligus memudahkan pembaca menilai relevansi dan keseluruhan fokus penulisan akademik. Dan yang terakhir, kejelasan akademik haruslah berakhir dengan kesimpulan. Kesimpulan berfungsi untuk menutup penulisan akademik dengan jelas dan padat, merumuskan idea utama, menegaskan penemuan atau hujah serta menghubungkan perbincangan dengan objektif awal. Ia membantu pembaca memahami intipati penulisan tanpa keliruan, memastikan aliran idea padu dan boleh juga memberi cadangan atau refleksi ringkas yang relevan sekaligus meningkatkan kejelasan dan kefahaman keseluruhan teks akademik. Mari kita lihat perkara penting dalam menghasilkan penulisan artikel yang jelas. Yang pertama, susunan dan organisasi idea secara yang kasar. Kedua, tulis ayat yang pendek. Ketiga, kekal dan fokus kepada isi utama. Keempat, jadikan penulisan menarik. Kelima, tulis untuk sasaran pembaca. Keenam, kaitkan isi dalam kohesif pertama. Tujuh, menyemak ejaan dan tata bahasa. Yang ke-8 pula, elakkan bahasa selanga. Yang ke-9, elakkan penggunaan akronim dan singkatan perkataan. Seterusnya, gunakan perkataan-perkataan yang mempunyai istilah positif. Sebelum mengakhirkan video ini, mari kita laksanakan beberapa sesi soal jawab. Soalan yang pertama, nyatakan 3 penanda penghubung yang terdapat dalam artikel di bawah. Terdapat 3 penanda penghubung dalam artikel ini, yaitu kesimpulan, yang, dan oleh itu. Soalan yang kedua, berikan maksud wacana dan 2 aspek yang penting untuk menghasilkan wacana yang utuh. Jawabannya, wacana ialah kesatuan fikiran yang utuh, sama ada dalam bentuk lisan atau tulisan. Aspek-aspek yang penting untuk menghasilkan wacana yang utuh ialah koheren dan kohesif. Soalan ketiga, apakah gaya penyenaraian rujukan yang paling biasa digunakan dalam penulisan akademik? Antara gaya penyenaraian rujukan yang paling biasa digunakan dalam penulisan akademik ialah American Psychological Association (APA), Modern Language Association (MLA), dan Chicago Citation Style. Soalan keempat, apakah itu American Psychological Association (APA) edisi ke-7? American Psychological Association (APA) edisi ke-7 merupakan gaya penulisan dan format rujukan yang ditetapkan oleh American Psychological Association edisi ke-7. Ia juga merupakan sistem yang paling banyak digunakan dalam penulisan akademik, terutamanya dalam pendidikan, psikologi, sains sosial, pengurusan, dan juga kajian ilmiah.
Baik, kita akan teruskan dengan soalan yang kelima. Berdasarkan artikel di atas, apakah faedah penggunaan bahan multimedia dalam sistem pembelajaran menurut Barkaya dan Halim 2017? Baik, jawapannya adalah penggunaan bahan multimedia dalam sesi pembelajaran dapat menarik perhatian pelajar di dalam kelas dan meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Kita teruskan dengan soalan yang terakhir. Berdasarkan artikel di atas, mengapakah penyelidik dan tenaga pengajar menyambut baik penggunaan teknologi dalam pendidikan? Oke, jawapannya adalah penyelidik dan tenaga pengajar menyambut baik penggunaan teknologi dalam pendidikan kerana ia membolehkan setiap tenaga pengajar memaksimumkan penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang lebih berkesan. Sekian, terima kasih.